Ida, boleh tolong review buku tu? Okey, sekejap ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang kita nak tengok pada hari ini adalah Makanan Sihat, Gaya Hidup Baru. Penulis bagi buku ini adalah George di Pamplona, Roger Medical MD, yang diterbitkan pada September 2016. Dan penerbit bagi buku ini adalah daripada Madrid, Spain, iaitu Editorial Cefalis. Okey, buku ini berkisahkan kepada kepentingan makanan dalam kehidupan. Kalau kita tengok tajuk dia pun kita tahu dah, makanan sihat. Menariknya buku ini adalah dia bercerita tentang makanan itu menyumbang kepada tahap pH dan keasidan dan kealkalian seseorang. Jadi apabila kita cakap tentang pH ni, asid dan alkali ini, dia sangat mempengaruhi sistem badan kita, di mana dalam badan kita mengandungi darah. Makanan-makanan yang kita makan itu akan meningkatkan ataupun akan mengurangkan kadar pH darah seseorang. Bagusnya buku ini juga, dia menyenaraikan makanan-makanan mengikut keperluan yang diperlukan oleh sesetiap individu mengikut keperluan dirinya sendiri. Okey, kita tengok kepada sumber makanan. Basically, manusia ada 3 sumber makanan yang utama, iaitu sumber mineral, sumber tumbuhan dan sumber haiwan. Apabila kita tengok kepada sumber-sumber makanan tersebut, kita akan lihat kepada keperluan-keperluan makanan yang diperlukan oleh manusia. Menarik lagi tentang buku ini, banyak dah saya cakap tentang menarik tu, sebab di hujung bab buku ini dia menceritakan tentang apakah jenis makanan yang kita boleh ambil mengikut tahap diri kita sendiri. Malah penulis juga turut menyatakan bagaimana satu-satu kategori makanan ataupun komposisi makanan itu kita boleh ambil mengikut keperluan diri kita. Contohnya, kalau makanan yang terdiri daripada buah-buahan beri, orang yang mempunyai kadar keasidan yang tinggi perlu mengurangkan pengambilannya. Itu contoh. Contohnya lagi apa? Kalau kita berhasrat untuk mengurangkan berat badan, kita kena mengurangkan kadar pengambilan kalori, yang mana kalori ini disumbang secara total ataupun kebanyakannya daripada sumber karbohidrat. Jadi bagaimana kita nak memastikan kita kenyang untuk pengambilan makanan seharian kita? Kita ambil sumber-sumber lain selain daripada sumber karbohidrat, seperti sumber protein, sumber sayur-sayuran, sumber buah-buahan dengan sedikit lemak. Jangan kata lemak tak perlu dalam badan, kerana buku ini menyatakan bagaimana lemak berfungsi terhadap sistem kesihatan kita. Okey, so kalau nak cerita kelebihan buku ini sangat bagus untuk jadikan panduan pembacaan, terutamanya bagi orang yang ingin mengekalkan berat badan, mendapatkan berat badan yang sihat, di samping kalau berhasrat untuk mengurangkan berat badan. Buku ini adalah satu panduan lengkap ya. Tapi kekurangannya, muka suratnya yang terlalu banyak, iaitu 300 lebih sehingga ke glosari. Dia agak membebankan untuk pembaca ataupun kita rasa buku ini bukanlah satu bahan bacaan yang ringan untuk bacaan santai. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi lain kali.